Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalam Biz. Kita nak cerita tentang Kembara Kurban 1001 Asnaf oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi bersama dengan saya di talian Skype, yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat, Duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Oh, ceria. Sihat tidak, Alhamdulillah, saya nampak macam dekat konti radio pula. Yang penting clear. Ya, Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz, kita nak cerita sikit tentang program Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu program Kembara Kurban 1001 Asnaf. Ustaz, silakan kongsi bersama dengan para penonton apakah kelebihan program ini dan sedikit latar belakangnya. Ya, sebenarnya program ini dilaksanakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia merupakan satu NGO pertubuhan amal yang menjaga kebajikan fakir miskin, tidak kira tempat, tak kira latar belakang, agama, bangsa dan keturunan. Dan semenjak YBIM ditubuhkan pada 3 tahun lalu, kita telah melaksanakan pelbagai aktiviti dan bantuan seperti bantuan kesihatan, kita ada juga makanan harian, bantuan kecemasan tunai. Itu juga sebenarnya yang dilakukan, yang disiarkan di TV je, iaitu memperbaiki rumah-rumah asnaf yang daif, kan? Ya, betul. Juga kita ada juga majalah Suara Asnaf yang mana melaporkan segala aktiviti bantuan yang kita berikan di seluruh negara kita dan juga di dunia lah. Dan begitu juga dalam siaran pagi ini, iaitu program Kembara Korban 1001 Asnaf, kita melaksanakan program korban di dalam dan di luar negara, yang mana dilaksanakan oleh negara itu termasuk juga di negara-negara seperti di Malaysia, di Afrika dan juga di Palestin. Sebenarnya sebagai contoh, tahun lepas kita di Afrika kita buat di Burundi, di Chad, di Nigeria, dan mendapat penyertaan lebih 30,000 penyertaan. Yang mana pada tahun ini juga kita buat tiga aspek, iaitu daripada Malaysia, begitu juga di Afrika dan juga di Gaza, Palestin. Jadi mana kata kita segala maklumat-maklumat ni, kalau siapa yang berminat bolehlah layari laman web www.ybim.org.my. Okey, baik. Jadi Ustaz, kalau selain daripada kelebihan yang Ustaz sebut tu, mungkin Ustaz nak kongsikan beberapa kelebihan yang lain supaya penonton di Assalamualaikum ni lebih memilih pada Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk melaksanakan ibadah kurban ni. Silakan Ustaz. Okey, kelebihan ni ramai yang dah maklum sebab penyertaan kebanyakan yang sertai pada tahun ini pun mereka yang memang dah ada pengalaman dah join dengan YBIM ni. Yang pertamanya, dia memang dah mendapat pensijilan ISO, so maknanya dia teratur, tersusun, mudah dan juga telus. Jadi mana kata itu sebab dia kita memperoleh pensijilan ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran ibadah korban, dan begitu juga dengan ini tak perlu risau tentang keterusan dan kelancaran. Kedua, dari segi pakej korban yang disediakan. Contohnya macam kita satu ekor lembu baru RM2,730, satu bahagian baru RM390, dan harganya adalah berpatutan, tambah pula dengan keadaan kekangan ekonomi sekarang ini. Jadi pilihan untuk rakyat Malaysia memang sangat terbuka lah. Dan begitu juga, jadi kita pun dapat tahu ada beberapa negeri pun dah dikeluarkan larangan-larangan yang mana beberapa negeri tidak membenarkan pelaksanaan ibadah kurban sembelihan tidak dibenarkan. Tapi maknanya kita buka pada mereka merasa boleh menyertai dengan menghubungi kami lah. Dan begitu juga yang ketiga adalah kita ada kekuatan sokongan logistik. Ada begitu juga kita telah dilatih oleh pertubuhan agama kita daripada pejabat mufti di Nigeria, di Afrika telah melantik YBIM sebagai wakil tunggal untuk menguruskan korban. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan kita juga dibantu oleh 3,000 petugas yang profesional dan pengalaman yang akan bantu kita laksanakan korban di luar negara. Dan begitu juga kita juga seperti tiap tahun yang lalu kita mendapat liputan daripada media daripada Nigeria dari luar negara. Alhamdulillah. Okey, bila Ustaz sebut tentang kurban di luar negara kan, macam Yayasan Budi Ihsan yang melakukannya di Afrika dan juga Palestin, Ustaz kongsikan bersama dengan kami di sini semua kenapa agaknya kita perlu juga melakukan ibadah kurban di luar negara selain di dalam negara kita ni. Okey, yang pertamanya bila kita tengok ramai yang cakap bila kita buat dalam negara dan luar negara, kadang-kadang ada yang dia ingat kita buat luar negara saja, dan ada yang cakap benda tolong orang luar tu, orang Malaysia ramai lagi susah. Jangan risau.
bayangkan pakej yang kita sertai dengan YBIM, walaupun dengan serendah RM390 satu bahagian, RM2,700 satu ekor, mereka bila menyertai itu, dia akan dapat sebahagian daripada itu kita akan gunakan untuk buat korban di Malaysia, dan kita akan agih-agihkan sekurang-kurangnya 2 kilo daging korban kepada setiap keluarga yang susahan. Jadi makna kata 2 dalam 1. Dan kenapa di luar negara? Kita tengok di Gaza, kita dah tahu krisis di Gaza memang berlanjutan sampai sekarang. Berlaku peperangan pertumpahan darah sampai ke hari ini. Yang mana mereka tidak dapat melaksanakan, orang kata memang sukarlah proses tu, tetapi kita lihat kita kena bantu juga. Dan krisis kat sana dah nak masuk 2 bulan dah. Begitu juga di Afrika. Bayangkan susah-susah kita ni kat Malaysia ni, tak susah mereka. Mereka untuk Malam Azidah pukul 12 malam dah beratur. Tahun lepas 12 malam dah beratur nak ambil daging korban esok. Dan mereka bayangkan dia makan kotak ni, kotak tu, kertas kotak tu dia cecah air makan. Dan begitu juga dia orang ambil air tu, kita ingat air teh susu, rupanya air lopak tu yang dia masak. Jadi air tu nampak keruhnya sampai ke tahap itu. Dan begitu juga orang kata lumpur tu dikepal-kepal, dia bakar, dan itulah biskut pada mereka. Bayangkan ini kita memang mereka mengalami krisis yang agak mendalam, dan kita kena tampil bantu saudara kita di sana. Masya-Allah. Yang baik Ustaz. Okey, terus kita rasa macam sedar balik dengan diri kita kan, apa bantuan yang kita boleh berikan kepada mereka, apa sumbangan kita. Jadi inilah masanya. Ustaz, bagaimana caranya untuk kita mendaftar ibadah korban bersama dengan YBIM ni, insya-Allah? Okay, kepada mereka yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban ni, dia bolehlah menghubungi talian yang tertera, dan begitu juga kita boleh juga melayari www.ybim.org.my, ataupun boleh juga imbas QR code yang telah dipaparkan di skrin. InsyaAllah ibadah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersama YBIM akan lebih terjamin serta akan diberikan sijil penyertaan. Begitu juga untuk makluman Azidah dan semua penonton pada pagi ini, kita juga menyediakan hadiah yang istimewa kepada peserta-peserta yang bertuah. InsyaAllah. Baik Ustaz, jadi saya rasa memang perkongsian ini memang yang sangat bagus dan juga dapat memberikan kesan kepada kita semua. Kata-kata akhir daripada Ustaz, pesanan kepada penonton, Assalamualaikum, kenapa agaknya penting untuk kita melakukan ibadah korban walaupun dalam musim PKP ini kita masih juga boleh merasai keberkatan tu, insyaAllah. InsyaAllah, sebab dalam tempoh kita susah sekarang ni, kadang-kadang ada orang, kita tahu sekarang ni rakyat Malaysia ramai yang dalam berada dalam keadaan tekanan, macam-macam masalah. Bayangkan kes-kes membunuh diri pun tinggi sekarang ni, tekanan perasaan. Jadi daripada kita ni, kita serahkan kepada Allah. InsyaAllah, jangan risau. Sedekah ni, kita bila kita join korban ni, sama kita sedekah, menginfakkan sebahagian pada harta yang kita cintai. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi gantian, Allah Ta'ala tunjukkan jalan penyelesaian, Allah akan lapangkan kesempitan kita, dan Allah tunjukkan jalan untuk kita kembali, untuk orang kata kembali mendapatkan rezeki. Mudah-mudahan hidup kita, jalan kehidupan kita akan lebih mudah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah dengan melakukan ibadah korban ni, rezeki kita pun dah jadi berkat, kita pun rasa suci dan bersih untuk menghargai setiap aset-aset yang Allah telah berikan kepada kita. Terima kasih Ustaz. Jadi itu saja masa yang kita ada Ustaz. Moga semua urusan Yayasan Budi Ihsan Malaysia dipermudahkan dan ramai juga yang mendaftar bersama dengan YBIM ni. Jadi terima kasih kepada Ustaz Syamsul Debat, Duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi kepada anda yang terlepas, boleh pergi melayari seperti yang tertera di kaca TV, boleh hubungi, boleh nombor-nombor telefon yang ada, lepas tu ada website dan sebagainya untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Jadi kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ini.